Saya berterima kasih kerana bila kita bercakap tentang anjakan-anjakan besar untuk mengukuhkan kedudukan fiskal, kita tidak boleh lari daripada berbicara tentang subsidi bersasar. Dan ramai ahli dewan yang memberi pandangan mengenai subsidi bersasar setakat ini. Sebab itu, di dalam KSP dan insya-Allah di dalam pengumuman-pengumuman yang seterusnya, kalau kebimbangan titiwangsa ialah tentang komitmen politik atau dengan izin political will, saya yakin bahawa kerajaan perpaduan ini kita berada di dalam kerajaan untuk melakukan perkara yang betul. Jadi insya-Allah kita akan mengubah sepenuhnya mengenai subsidi bersasar ini. Sebab itu, untuk saya jelaskan dengan lebih panjang, bagi saya jelaskan dahulu, mungkin saya akan menjawab apa yang nak dicelah. Bagi tahun 2022 sebenarnya, untuk mengukuhkan lagi yang disebut oleh titiwangsa tadi, kerajaan menanggung subsidi pukal lebih daripada 80 bilion. Ini hanya untuk RON 95, diesel, LPG dan elektrik. Dan pada hari ini, harga minyak mentah di dunia telah mencecah $95 setong. Dan dia akan mencecah $100 setong tidak lama lagi. Pada harga itu, maksudnya subsidi yang ditanggung oleh kerajaan boleh melepasi 100 bilion setahun kecuali kita mereformasikan sistem subsidi kita. Saya jawab sedikit, kemudian yang sabar dulu, saya jawab sedikit. Saya boleh ingat beluran Kuala Selangor. Kemudian kalau ada masa, hitam. Tapi bagi saya jawab sedikit. Kalau tidak, dia tergantung. Sebab itu secara rasional, kita semua sedar bahawa perbelanjaan ini lebih baik disasarkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Agar lebih banyak peruntukan boleh digunakan untuk khidmat rakyat yang belanja dan juga untuk belanja-belanja pembangunan yang lain. Soalnya ialah apakah kaedah yang paling adil kepada rakyat untuk kita mengimbangi kesan makro yang lain seperti inflasi. Saya berterima kasih kepada semua ahli dewan yang memberi perhatian mengenai PADU, pengkalan data utama, iaitu mekanisme utama untuk menjayakan dasar subsidi bersasar kerajaan yang akan dilaksanakan. Untuk menjawab banyak persoalan mengenai mekanisme subsidi bersasar ini, kita perlu memahami pendekatan yang diambil melalui PADU. Untuk menentukan kumpulan sasar yang benar-benar layak dan mengurangkan dengan izin inclusion and exclusion errors, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membangunkan satu pangkalan data isi rumah yang bersepadu sebagai rujukan berpusat dalam membantu kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta mengatasi isu data berada dalam keadaan bersendirian ataupun silo ini, ataupun dalam keadaan data-data kerajaan yang banyak beratus-ratus pangkalan data ini, dia tidak berhubung atau berbincang sesama sendiri ataupun dengan izin non-interoperable. PADU yang dijadualkan akan dilancarkan dalam bulan Januari 2024 akan mengintegrasikan data mikro dari pelbagai agensi kerajaan sebanyak 270 pangkalan data, agensi kerajaan, badan berkanun, termasuk juga syarikat-syarikat swasta, lembaga-lembaga zakat dan yang seumpamanya. Dan ini akan mewujudkan profil data semua individu dan isi rumah seluruh rakyat Malaysia. Jawab Pak Menteri, minta. Sabar dulu bagi saya habiskan pasal PADU, nanti saya akan. Pelaksanaan PADU dijangka akan meminimumkan pertindanan dari segi pengagihan bantuan dan subsidi oleh pelbagai agensi kerajaan. Dan berdasarkan daripada data daripada PADU ini, penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar.